السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-52 dan 53 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma 'afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Kemudian kami telah beri keampunan kepada kamu. Selepas itu semoga kamu menjadi orang yang bersyukur, supaya kamu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah itu. Dan ingatlah ketika kami telah berikan kepada Musa, Nabi Musa, Al-Kitab dan juga Al-Furqan, supaya kamu mendapat hidayah. Pada kuliah lalu kita telah bincangkan bagaimana Musa As-Samiri yang merupakan seorang munafik dalam Bani Israel telah pun menimbulkan huru-hara, iaitulah membawa Bani Israel ke arah penyembahan patung anak lembu. Dan patung anak lembu ni adalah daripada kesan tapak kaki yang dipijak oleh malaikat Jibril, seperti yang Allah SWT gambarkan dalam surah Taha ayat 95-96. Qala fama khatbuka ya Samiri, qala basurtu bima lam yubsiru bihi faqabadtu qabdatan min athari rasul fanabadhtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Bila Nabi Musa bertanya kepadanya, apa yang dilakukan olehmu wahai Samiri? Jawapan Samiri, aku telah pun melihat kesan tapak kaki utusan Allah, iaitu Jibril alaihi salam. Lalu aku pun mengambilnya dan aku telah pun mencantumkannya dengan emas yang banyak. Lalu jadilah ia terbit suara daripada patung lembu yang telah dijadikan itu. Ada penjelasan para ulama yang panjang lebar tentang perkara ini, terutamanya sebagai contoh Al-Imam Al-Fakhrazi dalam tafsirnya, begitu juga Al-Imam Ibn Atiyah dalam tafsirnya, begitu juga Al-Baghawi dalam tafsir masing-masing. Maka memadailah kita untuk menjurus kepada ayat yang selepas ini. Lalu Allah beri keampunan untuk Bani Israel. Begitu banyak nikmat yang diberikan, bebas daripada dikejar oleh Fir'aun dalam usaha Fir'aun untuk menjejaki mereka. Mereka lepas melalui 7 laluan, melalui 12 laluan yang digambarkan oleh Allah SWT itu dalam laut. Kemudian sampai ke tempat sana, ke sebelah sana, walaupun mengambil patung berhala lembu untuk dijadikan Tuhan, Allah beri ampunan untuk mereka, lagi nikmat. Kemudian nanti kita akan lihat dalam ayat yang berikutnya bahawa mereka berada di bumi Sinai ini selama 40 tahun, dalam tahun Tih dipanggil, tahun kesesatan. Kerana di mana pergi pun tak jumpa jalan keluar, kerana hukuman yang diberikan oleh Allah. Pun begitu, Allah berikan untuk mereka ni awan untuk melindungi dari panas mentari. Dan itu turun pula Al-Manna was-Salwa. Al-Manna nanti kita akan lihat dalam ayat-ayat berikut. Maka ini antara siri keampunan yang Allah SWT berikan kepada Bani Israel, yang menjelaskan tentang nikmat supaya mereka ni kembali kepada Islam, meninggalkan kepercayaan karut mereka. Jadi bila perkara ni dibawakan oleh Nabi SAW, golongan Bani Israel yang berada bersama dengan baginda Rasulullah SAW di Madinah tentulah tercengang, kerana selama ini sejarah itu seolah-olah dipadamkan, sejarah itu seolah-olah ditiadakan, dihilangkan. Maka orang tidak tahu. Sama mereka duduk kat Madinah, tak pernah cerita ini timbul. Justru bila cerita ni dibawa oleh seorang manusia, ia bukan calang manusia, tentulah ia berasaskan satu wahyu daripada Allah SWT. Jadi begitu juga kita pada hari ini, tuan-tuan, kita menjadi lemah kerana kita meninggalkan Quran.
Pernah kan seorang perempuan yang membuat kajian tentang muamalat Islam, dia berkata kepada pensyarah ni yang merupakan seorang profesor dalam Islamic Banking, berkata kepadanya, "Tuan, asyik-asyik sebut Quran, asyik-asyik teruk perspektif Quran, hadis. Kenapa tidak diambil kitab yang lain, sedangkan begitu banyak kitab yang diutuskan kepada Nabi yang terdahulu sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Kata gadis yang bukan Muslim ini. Maka profesor itu menjawab, "Baik, kalau anda ada bukti daripada Bible yang anda anuti itu ada asas kepada foundation kepada perbankan, sila datangkan. Hukum berkaitan dengan riba, hukum berkaitan dengan baik bil saman ajil ke qardul hasan dan sebagainya. Cuba datang." Maka ternyata selepas minggu budak perempuan datang memberitahu, "Betul lah, saya dah kaji dalam Bible, tak ada satu pun ayat yang menjurus kepada perbankan, tak ada pun ayat yang menjurus kepada kekeluargaan, tak ada pun ayat yang menjurus kepada hukum hakam, jenayah dan sebagainya." Ya, yang jadi malang pada hari ini di kalangan pendakwa sekalipun, kita sebut mereka tidak lagi menjadikan Quran sebagai asas. Kalau nak berdakwah sikit, fikir, boleh tak menyanyi, seolah meninggalkan Quran terus. Kita nak dekati masyarakat, jadi bila nak dekati masyarakat, kita kena macam masyarakat. Kalau boleh menyanyi, menyanyilah. Kalau boleh lagu Hindustan pun lagu Hindustan lah. Terbalik pula kita pada hari ini. Ini masalahnya. Sedangkan Nabi SAW bila berada di Madinah, Nabi telah pun membuka rahsia dan kejahatan Bani Israel through Quran yang Allah bawa, dan Yahudi terkejut, mana mungkin berita ini sampai kepada seseorang, melainkan pastinya dia itu Nabi, kerana cerita ni semua ni dipendamkan, disembunyikan. Yang hanya boleh baca Taurat ini hanyalah merupakan para ulama mereka sahaja. Maka orang-orang awam di kalangan Bani Israel tak tahu kisah-kisah ini. Bila Muhammad SAW membacakannya, maka tercenganglah mereka ni kebingungan. Sejarah yang sekian lama dipendamkan tiba-tiba dibuka oleh Nabi Muhammad SAW bagi membuktikan kebenaran baginda alaihi salatu wassalam. Maka tuan-tuan lihat, kita ini kita sibuk nak jadi macam orang lain, kemudian baru nak berdakwah kepada orang Islam sendiri. Kan kemalang tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bahkan tidak segan silu pula untuk menisbahkan nama kepada sesetengah golongan yang sesat. Biar orang kenal aku sebagai orang itu. Kalau boleh nak associatekan diri dengan kesesatan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan kekuatan yang ada pada Islam bukannya kepada mengikut orang lain. Patut kita kena cari apa yang ada dalam Quran, dalam hadis sebagai foundation, asasnya. Kemudian baru kita bertindak untuk menerang kepada orang. Ini tidak. Cari yang lain dulu. Cari yang lain dulu. Kemudian barulah ada tak ayat Quran yang menyokong apa yang dibawa, kejahilan dan juga kesesatan yang dibawa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak? Nak berdakwah kena menyanyi dulu, kena pakai macam jahiliah dulu. Kalau boleh nak pakai seluar pendek pun tak mengapa dulu, sebab kita nak tarik orang. Apa punya cerita ni tuan-tuan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ayat ini Allah SWT menggambarkan supaya orang Yahudi ni bersyukur. Bersyukur berarti kembali kepada Islam. Tinggalkanlah kesesatan yang sekian lama kamu pegang itu, penipuan dan juga penganiayaan kepada orang bawahan kamu yang tidak tahu apa-apa. Sekarang aku buka satu persatu, aku revealkan, kata Allah SWT menerusi lisannya Nabi Muhammad SAW. Wa idh atayna Musa al-kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Ingat dulu kamu pernah dapat kitab, dan juga kitab dimaksudkan di sini kata para ulama tafsir iaitu Taurat, wal furqan. Furqan ni kata setengah mereka sebagai contohnya Mujahid mengatakan furqan dan juga al-kitab adalah merujuk kepada benda yang sama. Ismani limakna wahid. Ada dua perkara merujuk pada satu. Cuma Allah SWT mengukuhkan datang selepas itu, waw itu dipanggil waw zaidah, waw tambahan. Tapi kata Kisai pula tidak. Furqan yang dimasukkan di situ merujuk kepada sifat bagi Taurat itu. Kisai ini seorang ulama lugah bahasa yang terkemuka. Kemudian ada pula yang mengatakan sebagai contohnya dalam kitab-kitab tafsir menjelaskan bahawa Yaman Rabab mengatakan bahawa maksud yang dikehendaki oleh Allah SWT ni iaitu Furqan, iaitulah merujuk pada ayat sebelum wa isfarraqna
Kami telah pun membuka untuk kamu laut. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Jadi faraqna merujuk pada Furqan. Ini kata Yaman bin Rabab. Jadi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, kami telah beri kepada kamu Alkitab, iaitu Taurat, yang sifatnya tak kiralah mana satu maksud yang dikehendaki, sama ada Furqan itu merujuk kepada Taurat dengan makna yang sama, ataupun sifat kepada Taurat, ataupun merujuk kepada satu nikmat yang pernah berlaku sebelum itu, iaitu dibelah laut untuk mereka melaluinya. Semuanya adalah merujuk kepada nikmat yang Allah SWT berikan kepada Bani Israel ini. Jadi Taurat telah pun menjadi satu petunjuk dalam hidup kamu. Mengapa kamu pesong daripadanya? Ni Quran yang datang ini pun sama dengan Taurat, cuma Taurat itu terlalu banyak penyelewengan dalamnya. Jadi seolah-olah Allah Taala mengkehendaki daripada mereka supaya memahami bahawa agama mereka telah pun terbatal dan amat perlu ditinggalkan, dan hendaklah mereka bersama-sama dengan Islam, bersama Nabi Muhammad SAW. Tak ada gunanya duduk dalam kesesatan, menyesatkan manusia demi untuk mendapat kepentingan dunia. Dan dengan kepentingan dunia itu berlakulah penipuan kepada orang lain yang ramai. Maka ini juga ingatan kepada setiap kita. Janganlah disebabkan habuan dunia yang kita kehendaki menyebabkan apa yang haram menjadi halal, seperti yang berlaku kepada ulama Bani Israel dan juga ulama Kristian, ulama Yahudi dan juga ulama Kristian. Dalam Islam Allah SWT mengkehendaki jangan ada perkara seperti ini. Jadi orang alim ambil kesempatan atas orang. Kan tuan-tuan ini mulia Allah sekalian, ini satu benda tegar. Janganlah perkara yang telah berlaku kepada Bani Israel yang dikecam oleh Allah ini menjadi satu amalan pula di kalangan orang Islam. Berikut nanti kita akan lihat, mulalah Allah SWT menceritakan lagi nikmat-nikmat yang berikutnya yang dinikmati oleh Bani Israel terdahulu. Sebagai kesinambungan, kamu datang kemudian mestilah memahami bahawa begitu banyak nikmat yang diberikan kepada ayah ibu kamu, dan kamu kena kembali kepada Islam sebagaimana mereka pernah diutuskan Nabi Musa kepada mereka, maka sekarang aku utuskan kepada kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.